ولك ذو نعمة وأبو ذنبي فاغفر فإنه لا يجوز إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Di waktu yang mana hujan membasahi bumi kita pada malam ni. Saya sampai tadi naik ke exit ke Duke. Turun-turun lebat tuan. Sebelum tu tak ada, masuk dari jambatan tu lebat tu. Tanda rahmat Allah SWT, Allah sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang turun membasahi bumi Ampang Jaya khususnya ini, mudah-mudahan membawa rahmat pada Allah SWT, angkat segala musibah, jauh daripada segala mudarat yang ada, supaya hujan ni menyuburkan lagi bumi kita ni, dan yang paling penting membawa rahmat itu menyebabkan hati kita semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, meneruskan perbahasan kita pada perbahasan hakikat kehidupan, yakni dalam hal yang membincangkan tentang permasalahan ataupun kaedah untuk mentafsir kehidupan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentafsirkan kehidupan. Kenapa hidup ni perlu ditafsirkan? Biasa kita dengar tafsir Al-Quran, kita faham ulumul Quran, kita kena tahu uslub-uslub perbahasan tentang tafsir Al-Quran. Kita tidak boleh bahas ataupun terjemah, kita translate suka-suka, tidak boleh. Dia kena ada ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Namun dalam perbahasan kehidupan, sebelum Al-Quran itu sempurna turun ke bumi ini, yakni mengambil masa 23 tahun. Jadi daripada langit Baitul Izzah ke langit bumi ini, jadi daripada situ wahyu turun berperingkat-peringkat sehinggalah 23 tahun. Baik. Jadi dalam salah satu ulumul Quran, dalam salah satu kaedah perbahasan ilmu Quran, itu perbahasan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Jadi nak ceritanya mas sekalian, sebelum Al-Quran itu lengkap diturunkan 23 tahun, 30 juzuk. Maka penurunan Al-Quran itu bertahapan mengikut permasalahan. Dia panggil asbabun nuzul. Jadi masuk kata permasalahan kehidupan. Permasalahan kehidupan. Jadi maknanya Al-Quran menjawab permasalahan hidup. Jadi disitulah ditafsirkan kehidupan untuk kita tahu permasalahan-permasalahan yang telah dijawab oleh Al-Quran sebenarnya. Itu satu. Itu datangnya tafsir Quran. Atau kita boleh kita ambil dalam bab tadabbur Quran. Baik. Maka di situ dalam menterjemahkan Al-Quran ini adalah perbahasan pada rukun iman.
Nah, walaupun kita membaca Al-Quran, biqiraatil Quran, dengan lafzi, dengan lafaz kita boleh dengar bacaan dengan halwa telinga kita, tetapi barang perlu diingat, Al-Quran bukan sekadar bermain di bibir semata-mata, bukan sekadar mainan lisan semata-mata. Ianya duduk pada perbahasan iman. Nah, iman, dia sebut tentang iman. Sebab tu kalau kita rujuk dalam perbahasan Al-Quran, itu selepas suratul Fatihah, suratul Baqarah. Kalau kita lihat Al-Quran ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini, Allah kata, ini kitab Allah yang tiada keraguan. Maksud kata, bila kita merujuk pada Al-Quran dengan keimanan, hilang keraguan. Sepatutnya martabat dalam perbahasan Al-Quran menghilangkan keraguan. Tetapi kenapa ada yang mana wujud perbahasan, dia membaca Al-Quran tetapi tidak hilang keraguan, masih ada keraguan lagi. Kenapa? Nah, disitulah datangnya perbahasan tafsir kehidupan. Pada kehidupan itu ada perbahasan yang mana Nabi SAW sandarkan kehidupan itu dengan fitnah mahya. Nah, fitnah ini cobaan kehidupan. Itu doanya khusus mas sekalian. Apabila kita mutaakhir ini, sangat-sangatlah kita anjurkan janganlah tinggal doa sebelum bagi salam itu. Kalau tak hafal dalam bahasa Arab ni itu, cukuplah lintahkan dalam hati. Minta jauh pada azab di jahannam, azabil qabr, jauh pada Allah, pada neraka jahannam, pada kubur, daripada cobaan kehidupan. Wa fitnah mahya wal mamat. Kita gagal cobaan, ini ujian cobaan. Cobaan itu kita dah pernah sentuh bab ni. Yakni cobaan adalah tajuk yang ada di dalam ujian. Nah, cobaan, silibus dia, cobaan. Sebab dua perkataan yang berbeza maksud. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Aduh. Allah menguji manusia. Walanabluukum, ujian. Dalam surat Al-Baqarah, itu tadi surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Perkataan walanabluukum, walanabluwannakum, ibtila, itu ujian. Ujian itu sepanjang proses perjalanan itu. Ujian. Sijil pelajaran Malaysia. Berapa bulan? 3 bulan. Nah, itu ujian. Apa subjek dia adalah SPM? Ambil 11 subjek. Ambil aliran sastra. Ambil aliran sains. Ambil aliran sains agama. Di situ ada silibus-silibus yang berbeza. Nah, subjek elektif teras yang berbeza. Kemudian ada pula fizik, kimia, and math. Kemudian ambil pula yang diniyah tu. Ambil pendidikan Islam. Kalau yang mana ambil diniyah pula, di situ ada perbahasan lagi examnya. Adalah silibusnya tu kan. Itu silibus tu fitnah. Itu cobaan. Dalam hidup kita ni, hidup ni apa? Cobaan. Cobaan. Apa yang akan dicuba? Apa yang Allah akan cuba kita? Tu tadi. Bisyari wal khair. Buruk dan baik. Buruk dan baik. Ujian ini, cobaan ini, apa tujuan dia? Untuk tengok beriman ke tidak. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Tengok Allah kata. Surah Al-Ankabut ayat 2. Kamu beriman? Ya. Saya beriman? Mesti kena kata lah beriman kan. Tak kata pula. Tapi selepas kata, apa berlaku? Wa hum la yuftanun. Kemudian kamu ingat kamu dibiarkan tidak dicuba. Sebagaimana umat-umat terdahulu dicuba. Dicuba untuk apa? Dicuba supaya kembali tak tidak kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Nah, kembali tak dengan cobaan buruk baik. Cobaan ni kadang-kadang keliru. Keliru dengan perkataan fitnah zaman. Fitnah ni boleh jadi perkataan yang difaham perkataan. Ni kau fitnah aku ni. Itu fattah, dipanggil kalimah-kalimah yang batil. Yang dilemparkan kepada seseorang yang tidak benar, fitnah atau cobaan lah. Apa dia? Cobaan buruk tu. Akan itu buruk dia tu sampai ke dia. Dan juga fitnah adalah senang tu.
Senang pun fitnah, buruk pun fitnah. Jadi akhir zaman bermaksud fitnah baik dan buruk semakin dahsyat di akhir zaman. Tak boleh nak beza. Buruk jadi baik, baik jadi buruk. Dan ketika Dajjal keluar nanti, fitnah mahya wal mamat. Kalau kita gagal jawab fitnah kehidupan itu yang ada buruk baik yang tidak boleh disandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran sumber hukum. Yang ditafsirkan agar boleh mampu menjawab kembali kehidupan. Tapi kehidupan ini soalan. Dia kenapa? Macam kita masuk sekolah anak-anak kita, ini ada buku teks ni, buku rujukan, itu Al-Quran sebagai contoh. Soalan dia tahu tak apa nak keluar? Tahu. Habis tu, hafallah buku teks ni, apa susah-susah? Kau ni hafal semua. Lepas tu jangan terkejut. Dia hafal 30 juzuk tapi tak boleh gagal ujian kehidupan. Kenapa? Sebab dia tak faham soalan kehidupan. Siapa tu? Itulah Ibn Muljam. Al-Mukri 30 juzuk hafizul Quran. Waktu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, itu Ibn Muljam tu jadi qadi besar Mesir, mufti besar. Dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berpemikiran apa? Khawarij. Ni pemikiran dia dok menentang pemerintah. Apa Quran? Nah, sebab itu jangan terkejut. Apa Quran ni ustaz? Kenapa dia perangai? Sebab dia tak faham soalan Al-Quran untuk apa? Untuk jawab soalan kehidupan. Bukan Al-Quran untuk sekadar dialun-alunkan saja. Bukan. Akhir zaman jangan ada hadisnya. Mafhum hadis. Sekadar bacaan tak lepas ke hati. Hanya sangkut ke alkum. Nabi kata. Hanya sedap dengar di halwa telinga. Tapi tidak datang dari jiwa yang meyakini dia. Sedangkan Al-Quran itu kalam Allah. Bila kita baca Al-Quran, patutnya kita makin yakin dengan Allah lah. Bila yakin dengan Allah, ada kerisauan tidak? La ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Baca Quran itu juga dinamakan zikrullah, zikir. Tapi bila baca Quran, risau juga dia. Alam nashrah laka sadrak. Lepas baca ayat tu pun, risaulah, tahulah. Baru lepas baca tadi insyirah. Tak faham, tahulah. Al-Quran juga. Al-Quran juga. Makna kata dia tak faham soalan. Sebab tu kena tafsir kehidupan. Malah nanti Dajjal turun mas sekalian. Dia hidup fitnah kehidupan, fitnah mahya wal mamat. Wa fitnah masih Dajjal. Dajjal turun apa buat mas sekalian? Kita kalau tak apa detail pun tak apa, tak masalah. Tapi tahulah Dajjal dia apa? Bohong. Kau Dajjal orang. Bohong. Dajjal tu bohong. Apa yang dia bohong nanti? Pasal susah senang lah. Ramai orang hari ni duk takut susah dunia. Dia bohong sekejap lagi. Siapa nak senang kat dunia ni? Ikut aku. Tak solat pun tak apa. Tak buat apa Allah suruh tak apa. Aku boleh bagi kau senang. Siapa tak makan? Lapar. Bagi makan. Ada yang miskin, aku kayakan. Yang mati, aku hidupkan. Itu. Dajjal turun akhir zaman. Dia nak settlekan masalah manusia kononnya tu. Tapi bukan settlekan masalah. Nak mengelirukan orang akhir zaman. Cuba tengok. Tuan-tuan cuba buka cerita, buka isu-isu semasa. Bincangkan tentang apa? Tentang masalah kehidupan. Susah dan senang ini semakin bermaharajalela kan. Nak pula susah hati. Makin banyak. Jadi Dajjal nanti dia buat kerja dia. Dia turun sekejap lagi. Dia berdajjal orang sekejap lagi. Dia kerja berdajjal orang lah. Dari mana tu? Masjid buat apa? Nak doa ke Allah. Apa doa ke Allah pula? Katanya kalau kamu tak usaha tak senang. Katanya. Jadi masjid ni tak apa. Yang penting Allah tahu. Dia pun pandai syarah juga. Jangan. Dia guru, dia iblis. Iblis itu tahu selok belok amal. Orang yang berilmu takkan tertipu dengan iblis. Tapi yang beramal tanpa ilmu dia akan tertipu. Ini iblis ni yang kata. Jadi si Dajjal ni dia tahulah selok belok amal. Orang beramal ni. Ni beramal ni mesti nak senang. Tak apa. Biar aku ajar kau cara amal macam ni nak senang. Sebab tu akhirnya amalan kita lakukan akhir zaman ni, seluruh kebanyakan amalan bukan untuk Allah, untuk senang. Habis kan. Ni beramal sebab apa ni? Mudah-mudahan boleh senang hidup ni. Boleh senang hidup. Dah tu kalau susah nak beramal lagi tidak?
Tak tahu juga, tengoklah. Dia beramal bukan sebab Allah, sebab susah senang. Ini yang Dajjal akan buat. Sebab tu Nabi duk minta kita doa, berlindung daripada fitnah kehidupan dulu. Berlindung kita supaya kita mampu menilai, mentafsir kehidupan ini dengan kacamata yang sebenar. Barulah bila nampak soalan tu ke mana hala tuju dia, baru kita tahu rujukannya Al-Quran. Kadang-kadang contoh hidup sekarang hari ni. Contoh nak kaya tuan-tuan. Sebut tentang kaya je. Nak kaya tuan-tuan. Bila sebut nak kaya, first impression. Jangan cerita buat lain. First impression. Apa manusia nampak? Harta. Nak kaya. First impression. Harta. Walhal kalau kita faham kaya tu apa? Kita faham soalan. Kaya ni apa? Kaya ini adalah cobaan. Kaya cobaan, miskin cobaan. Ini cobaan ni. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman AS ketika dikurniakan kekayaan mulkalla yang bagi li ahadim min ba'di. Kekayaan luar biasa. Lalu dijawab, haza min fadli rabbi. Linabluwani, untuk menguji aku. Bukan sebab atas berkat usaha aku. Ni sebab saya lama dah berusaha, saya aim lama dah ni, saya aim lama ni dapat ni rasanya. Dia tiba-tiba rasa dia salah faham. Kalau dia faham soalan, nanti kata tafsir kehidupan dengan kaedah kita bawa pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita renung balik, kita dengan kacamata sedik. Itu kaedah hadis jemaah sekalian. Tengok kehidupan, soalan ni, soalan-soalan kehidupan ni, ujian-ujian kehidupan ni, dia mesti ada skema. Skema jawapan, skema soalan. Ni saya bagi tamsil lah ni. Skema ni apa? Itulah sidik, amanah, fatonah, tablik, soft. Guna ni tuan-tuan, pegang lah. Ni bukan teori buat-buat ni. Ni teori memang datang, bukan lagi teori lagi dah. Inilah perbahasan tentang kehidupan yang mana menjadi keutamaan tujuan Nabi diutuskan. Innama bu'astu li'utammima makarimal akhlak. Kehidupan, ada persoalan tadi? Ada. Sebenarnya, contoh, kaya tadi. Ini persoalan kehidupan. Ramai orang nak kaya, macam-macam tip orang keluar. Asal kaya, what are you doing for living? Can you give a tips? First of all, you have to wake up early. Itu dia ayat dia. You have to. Walhal, kaya, persoalan. Soalan tentang apa? Kalau kita lihat di sini dengan kebenaran, soalan tentang iman. Sebab apa tentang iman? Melibatkan takdir kan, kaya bukan melibatkan usaha semata-mata. Kalau Allah tak takdir kan tak jadi. Miskin, takdir. Kaya, takdir. Dua-dua takdir. Cuma padanya adalah keterlibatan usaha. Memang ada usahanya itu. Tetapi nak bagi tahunya, bila kita kaitkan dengan soalan kehidupan tadi, rujukan. Bermaksud, bila rujuk kembali kita tengok soalan hidup, kaya miskin. Ini persoalan kehidupan yang menjadi permasalahan. Termenung. Sebab apa saya kata jadi permasalahan? Sebab ada setengah orang macam kita, tentu alhamdulillah kita tak heran lah, tak apalah bahagian dia. Kita berpandang macam itu. Tapi setengah orang terpinga-pinga memandang. Macam mana dia boleh senang? Ui, dia buat live sekejap ke? 1.8 million. Ui, macam mana? Nangis-nangis kat situ. Ui, semua orang pelik. Kan? Jual sambal nyet je. Siap sampai promote ni. Kan? Dah dekat-dekat berjuta sih. Ui, setengah orang dia jadikan satu inspirasi. Kita ni alhamdulillah Allah relaxkan hati kita. Setengah orang, saya pula anak-anak kita pun berfikir, macam mana? Macam mana? Apa soalan tu? The question, the big question tu. Datang perbahasan-perbahasan tentang motivasi. Dia panggil the big why. Dia buat big why. Kenapa kena kaya? Sampai bila tuan-tuan nak bagi anak-anak ni makan itu saja. Dia mula mainkan emosi. Tak nak ke hantar mak ayah bagi haji. Dia mula orang nangis. Sampai bila ada mainkan emosi-emosi tu, maka dia mula menggigil. Kata aku nak semangat nak kaya. Macam-macam cara tuan-tuan kat luar. Belum lagi cerita teori-teori law of attraction, law of universe, stable COVID, lepas tu neuro-linguistic programming system, macam-macam tuan-tuan. Semua bicara tentang apa? Ni soalan tadi.
nak kaya. Datang pula golongan-golongan barat, think rich, dia suruh fikir pula, fikir kaya. Fikir kaya, macam nak fikir kaya tuan? Rupanya dia mula tampal, dia panggil vision board. Tak maaf tuan-tuan, kalau kod-kod maknanya terikut pergerakan itu, saya tak salahkan. Tapi sebersalah rasanya kalau tak begitu. Dia buat vision board, dia tampal kereta, dia tampal rumah, dia tampal the dream. Kita pun tanya, itu fikir apa? Dia fikir kaya. Itu bukan fikir kaya, itu fikir harta. Kaya bukan untuk dipikir. Sebab kaya itu bukan benda. Dijawab oleh hadis Nabi SAW. Laisal ghina an kasratil araq. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Akan tapi kaya itu dengan jiwa. Perbincangan ini nampak normal, simple tuan-tuan. Tapi boleh jadi majority. Kalau berbicara soal kaya, dia lupa itu adalah persoalan yang mesti dijawab dengan iman sebenarnya. Sebab kaya bukan sifat benda. Ujian Allah bagi kepada benda untuk melihat manusia ni nampak ke tidak kaya itu adalah bermula dengan nama Allah. Antal ghani wa nahnu fuqara. Buktinya tu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah jelas Allah nyatakan, kalau rakam dalam Quran, bahawasanya ketika meminta antal wahab, kaya ni minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan dia adalah persoalan sejauh mana kita yakin tentang Allah yang menguasai kekayaan melalui usaha-usaha yang kita lakukan. Barulah masuk cerita buat usaha. Ini belum apa-apa, bersilat usaha dulu. Dia pergi bersilat, pergi berusaha. Dia kata ini perlu selesaikan masalah dia. Maka kita kena berusaha. Sampai lupa usaha utama adalah bagaimana nak minta izin dengan Allah untuk dijadikan hambanya yang kaya di dunia. With permission tuan-tuan. Dengan izin yang Arif. Tu ayat dia. Dengan izin. Dengan izin. Dia panggil kebenaran. Sebab tu kita dimulakan tadi sidik tu apa? Benar, jujur. Perbahasan sidik juga kita bahaskan tentang membongkar kebenaran dan membenarkan. Atau kita bincang tentang meminta kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi soal kaya kena minta kebenaran kepada pemiliknya. Bagaimana nak minta? Kau kena kerja dengan Allah SWT. Dengan kerja yang utama. Apa dia? Illa liya'budun. Itulah kerja utama kita. Jadi hamba Allah. Habislah orang tak jadi hamba Allah tu tengok mereka tak solat pun okey. Dia tak sebut Allah pun. Tengok macam menjadi dia. Saya jawab balik. Siapa kata? Ni sekarang, ya ke? Ya ke balik? Kita ni umat zaman Nabi Muhammad SAW. Kita sangat beruntung dan bertuah. Kerana Nabi SAW, on behalf kita, Nabi doa kepada Allah, jangan turunkan balak kepada umatku. Banjir dan kemarau. Sebab tu sekarang ni bukanlah kata jangan risau, tapi risaulah juga sikit banjir yang ada. Tapi sebab doa Nabi, Allah takkan buat kita kena banjir yang rapat habis. Kalau kena pun bab, lepas tu hilang balik. Macam contoh yang kita, kalau tuan-tuan yang ni di Pantai Timur, kita pun di Shah Alam kena dulu kan, berapa tahun? 2 tahun. Kalau di Pantai Timur dulu yang gua Musang tenggelam, lepas tu Kuala Kerai 2014. Tuan-tuan jalan ke Kuala Kerai tu, kalau tengok time kena itu hari, orang kata apa macam dah hilang perkampungan, dah tak ada. Cuba datang sekarang. Ingat tidak pernah melalui Aceh, tsunami, SARS, tapi sekarang kemungkinan lupa pernah kena. Maksud kata apa? Bukanlah tak kena tu, tapi Allah makbulkan, mustajabulah doa Nabi SAW. Sebab tu kalau depa-depa yang hati-hati guys, kita akan masuk dalam kemarau berpanjangan, hati-hati guys, tak payah. Nabi dah doa lah. Allah kabulkan. Kalau kena umat sebelum Nabi, silap besar. Sebab tu saya bagi tahu, siapa kata dunia ni boleh buat suka-suka? Siapa kata?
Rujuk balik sirah nubuat. Bujuk balik kisah yang cuba mendabik dada. Sebagai contoh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kemana Fir'aun akhirnya? Mati lemas. Allah tak bagi cat, walaupun nampak macam boleh makan Nabi Musa AS. Nampak hebat dia. Kita kejar kan, bila kena kejar tu rasa macam, Allah hai, Nabi Musa AS kena lari ke? Kan setengah nampak, Allah lari lah. Dah, bukan lari, umpan. Mai. Umpan. Bubuh tepi laut tuan. Bila nak lagi mana? Katanya, mereka pun cakap pinggang. Dia tak tahu, mereka nak masuk perangkap sehari. Sekali mukjizat, rupanya Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Diri menterjemahkan kekuasaan kita ni. Dia ketuk tongkat Nabi Musa AS. Terbelah laut. Yang mana laut itu dari adatnya tiada jalan. Tapi di sisi Allah itulah barang mungkin. Mengaji sifat 20. Jumpalah barang mungkin. Boleh jadi laut yang disangkakan laut boleh menjadi daratan. Terbelah dua tuan-tuan. Ketika itu Nabi Musa pun masuk. Diingat jalan tu untuk dia. No way. Ini dunia Allah punya. Lalas sekali mati lemas. Cuba Allah bagi masa, bagi peluang. Tengok naik minyak, naik tocang, nampak gayanya. Siap lagi duk mengenakan suruhan aku. Tak apa. Cuma kita umat Nabi Muhammad SAW saja. Sebab tu nampak orang kata, tak dengar Allah pun tak apa. Siapa kata? Allah bagi juga, tapi hati huru-hara, bergaduh kan. Sekarang sebagai contoh kan, masing-masing nak pergi kepada pergerakan kan, ini bukan lagi sembunyi-sembunyi dah ni. Depa kata World War 3. Depa dah buat dah persiapan. Geng-geng yang mula hati-hati guys, depa ambil kesempatan hati-hati guys saja depa. Sibuk nak membimbangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup bagi peringatan pada Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi SAW. Jangan bagi orang bimbang. Yassiru wa la tu'assiru. Bagi orang senang, jangan susah orang. Wa basyiru wa la tunafiru. Bagi berita gembira, jangan takut-takut orang. Ini pantang saja, ada cerita sikit. Mula. Hati-hati guys. Hati-hati guys saja. Depa tu tuan-tuan. Walaupun depa kata depa ada klaim, depa kuasa besar. Ini terbuka saya cerita. Dia bukan hidden lagi. Tuan-tuan boleh rujuk lah. Mereka buat statement tak tertutup lagi. Satu benda tuan-tuan kena tahu. Ini hasil perbincangan hakikat kehidupan ni. Mereka boleh mengaku mereka berkuasa, tapi mereka tidak boleh menguasai. Mereka boleh buat pengakuan mereka berkuasa, tapi mereka tidak boleh menguasai. Akhirnya mereka akan jadi Armageddon. Kau rasa kau hebat. Aku pun kuat lah. Jom kita battle tengok. Lalu sekali Armageddon mereka. Siapa yang berebut, dia lah bergaduh. Itulah. Yang tak berebut, tak ada. Jangan masuk campur. Biar dia berebut situ. Tengok sekali lagi. Ranap sendiri. Allah buat. Dia buat cara macam tu. Walaupun dari luaran, mereka nampak mereka boleh berkuasa. Tapi ingat, mereka tidak boleh menguasai. Nah, sebab itu juga contoh kita hari ini digembar-gembur, ditakut-takut, dimomok-momokkan tentang tadi kaya, rezeki, habislah rezeki kita ni, itu ini diambil, itu ni. Macam-macam perkataan rezeki itu disalah guna. Walhal jemaah sekalian, rezeki kaya itu mutlak rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara menimbang neraca dengan perbahasan yang benar. Ada pula bila dah kenal. Biasanya kalau dah kenal kaya tu siapa Allah, dia tak ada istilah aku tak nak kaya. Dia bukan itu perbahasannya. Kaya itu adalah sifat Allah. Maka Allah kalau bagi kepada siapa yang hamba-hamba yang dikendakinya, dia akan dapat sifat qanaah. Lalu kita nak sifat tu jemaah sekalian. Siapa yang tak nak dengan sifat suka memberi? Kaya itu dengan sifat memberi jemaah sekalian. Kaya masa bagi masa, kaya ilmu bagi ilmu, kaya harta bagi harta. Tapi biasanya dalam kamus Dewan edisi keempat, kaya dirujuk pada harta. Jadi memang kita minta. Memang Allah jadikan kita ni hambanya yang kaya. Hambanya yang maha kaya. Untuk kita menjadi hambanya menterjemahkan segala kebaikan yang ada. Tapi biasa kalau orang yang tidak kenal,
Dia sebut kaya, aku tak nak kaya, aku jadi lupa diri tu. Tak nak kaya. Asal rupanya dia tak sebut yang sebenar dia tak nak apa. Rupanya dia tak nak harta. Yang dia sebut salah tu harta sebenarnya. Dia dah orang kata apa, dah bercampur aduk kan. Dia sebut kaya je harta. Walhal kaya itu sebenarnya adalah satu sifat yang ada pada hati hamba-hambanya, yang ketika Allah campakkan sifat itu, maka dapatlah dengan satu sifat qanaah, hati yang cukup, tenang, lapang, sebagaimana yang kita sangkakan orang kaya in bracket, yang berharta, yang tak perlu siapa, relax. Dia relax. Begitu sepatutnya orang kaya yang sebenar, yang benar macam Nabi kata tadi, itulah kaya yang tidak perlukan dunia. Mana tidak berharap kepada dunia, tidak jadi hamba dunia, tapi dunia itu yang akan kembali tunduk kepada manusia. Ini ada hadis Nabi SAW kepada golongan begini. Dalam satu hadis Nabi SAW dari Syu'bah, dari Zaid bin Sabit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini golongan-golongan yang Allah berikan sifat ini. Man kanatid dunya, barang siapa yang menjadikan dunia, hammatu farraqallahu alaih, menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, tujuannya di dunia saja, nampak itu fokus tu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Nampak? Ini sama ada Allah cerai-beraikan secara yang macam kita bincang sebelum doa Nabi SAW dikabulkan, Nabi doa Allah cerai-berai terus hancurkan. Nah, macam golongan-golongan pemerintah dulu, Namrud sebagai contoh kan. Itu nama Fir'aun, kemudian Qarun, tentera bergajah. InsyaAllah. Okay. Bagi laluan. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah.
La haula. La haula. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'as maqama innaka la tukhlifu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah. Baik, kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Berbalik kepada tadi, perbincangan kita bagaimana kita nak menilai, memahami tentang persoalan kehidupan. Salah satu perbincangan adalah tentang sifat tadi, tentang permasalahan kaya lah. Persoalan kita terkait dengan iman. Kenapa? Sebab itu di situ ada hadis Nabi SAW yang merujukkan kaya itu kepada jiwa, dan merujuk pada jiwa pula itu duduknya iman, dan kita di situ mengenal bahawa kaya itulah bermula dengan nama Allah. Cuma cobaan kehidupan. Ini kata siddiq, nombor satu siddiq. Tadi kita bincangkan kalau secara umum, secara awam disebut tentang kaya itu secara adat kita akan faham tentang harta. Namun di situ persoalan, dia menjadi persoalan sebab yang seringkali dibincangkan, dibicarakan bagaimana untuk mencapai perkara-perkara itu. Namun telah pun dijawab tadi dengan perbahasan tentang iman. Maka hadis Nabi SAW ini telah membincangkan bahawasanya barang siapa yang menjadikan dunia, maka nanti dunia hammatu farraqallahu alaih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, tujuannya, purpose, kosak, dia nampak ke dunia. Jadi kaya dia harta. Dia tak nampak kaya tu perbahasan tentang sifat yang mana kena mengenal dulu dari mana sifat ni datang. Dia tak ada, dia tak pandang lah. Dia kata kaya, ya kaya ya Allah juga. Kadang kata action, tak apalah. Setengah-setengah tu dia action sikit. Sebab dia menyangka dia boleh mentadbir urus perbahasan itu dengan usaha dia, dengan pemikiran dia. Seakan-akan korun berbicara tu kan. Tapi di sini Allah bagi peringatan melalui hadis Nabi SAW. Bahawasanya barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tumpuan dia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di hadapan matanya. Faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Miskin depan mata. Sebab apa? Contoh ada duit, rasa tak cukup ataupun risau manjang. Ke depan pun risau. Ibarat dia pakai spek risau. Dia tak nampak lain. Allah pakaikan pandangan dia, pandangan risau. Sebab dia menyangka yang mencukupkan harta. Kalau itu pemahaman dia, fokusnya dunia lah. Tapi kalau dia faham mencukupkan itu rezeki, kaya itu sifat Allah, maka dia kata keluar pada perbahasan ini. Tetapi mesti diterjemahkan dengan perbuatan. Bukan sekadar cakap saja. Perbuatannya apa? Sebagai contoh. Bila dia tahu kaya itu bermula dengan Allah, maka dia akan datangkan ketaatan. Itu nombor satu. Okay, baik. Sambungan lagi. Allah jadikan urusannya bercerai-berai, makanya semua yang dikandung tak dapat dikejar keciciran. Dan kalau dapat pun miskin tu ada depan mata dia. Dia nak rasa kena ada ni something baru dia rasa ada sikit. Kalau tak ada rasanya kalau dah ada pun dia rasa macam tak boleh. Itu kata sifat yang resah gelisah. Dan Allah nyatakan lagi kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya, dan tak ada satu pun dari dunia datang kepadanya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah, illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Kadang-kadang ni masuknya, kadang dia buat sesuatu benda walhal dia dulu dia nampak untuk dia, dan sekali untuk dia pun tak ada. Yang ni semua orang ambil kesempatan atas dia. Dia pun rasa pening dia. Dan sekali dia kata apa? Sia-sia aku dipergunakan oleh orang tu. Macam tu. Dulu dia buat untuk fight untuk diri. Dan sekali orang ambil kesempatan atas diri dia. Ini akan berlaku pada orang yang menjadikan dunia sebagai tumpuannya. Dan sebaliknya, wa man kanatil akhirah, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Wa man kanatil akhirah niyatahu, akhirat bermaksud tadi contoh kaya.
Tujuan kaya ni apa? Taat dengan Allah. Kaya tu sifat Allah. Bukan jangan jadi skeptikal. Kaya je. Anak takut kaya saya. Anak takut. Apa hal takut kaya pula? Kaya tu apa? Lara. Lara terus. Sebut kaya lain kalau berharta. Tu lain cerita. Harta. Ni bila sebut kaya, itu sifat. Bukan benda. Harta benda. Kaya raya. Harta benda. Kaya raya. Raya ni tentang satu perayaan. Satu sifat. Suasana. Tu kaya raya. Harta. Orang tak kaya dalam perbahasan pun tak ada panggil harta kaya. Dia panggil harta benda. Kaya raya. Dan contoh, kalau kaya pun tak letak pada benda, Iman sekalian. Contoh, motor. Orang tak panggil motor kaya. Orang tak panggil kereta kaya. Orang panggil kereta orang kaya. Motor orang kaya. Cuba sekali kereta Ferrari masuk malam ni. Boom, Spider yang baru. 2.8 million. Tengok-tengok imam ni pakai. Kita pun kata, kaya kereta ni. Apa benda pula kereta yang kayanya? Orang tu boya bompa pula nak pakai. Kita puji kereta. Berdesing tinggal dah. Kereta ni lambang kekayaan. Aku yang kaya. Nampak? Kaya tak pada benda. Kaya tak pada orang. Tapi orang pula pada mana? Pada mana yang nak nisbahkan kaya tadi? Telinga, mata, mulut, jiwa. Nak pakai tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan datang naik jet pun tak apa. Pum, pakai parachute. Zap, turun. Ni terbuka atap ni. Zap. Masing-masing turun. Jemaah-jemaah otai semua. Turun. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Imam kita Zaki turun daripada bawah. Dia naik stage, naik atas macam tu. Imam. Canggih betul suara kita ni. Boleh buat. Tak ada masalah. Buatlah. Tapi itu bukan tunjuk kaya. Itu teknologi. Jangan pakai sebab nak tunjuk kaya. Sebab kaya tak boleh ditunjuk. Itu harta. Kaya apa? Kaya sifat. Sifat memberi. Itu Allah sahaja yang akan menentukan. Allah yang akan menghukum nanti dimasukkan. Sebab itu barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kaya itu adalah untuk beramal. Bukan harta tadi. Kaya maknanya nak mengenal Allah. Okey. Mangkanatil akhirah niyah. Dijadikan niat. Apa kata Nabi SAW? Jama'alahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Nampak? Allah akan menyatukan urusannya dan melimpahkan kekayaannya di dalam hatinya. Nampak? Kaya itu sifat. Allah campak ke dalam hati. Barulah dia tak takut memberi. Bila tak takut memberi, nak pula memberi sebab Allah kaya. Bukan dia berharta. Sebab Allah maha kaya, maka dia bagi. Maka Allah pun rasa, kau nak mengagungkan aku? Ya. Maka bila kita niat nak mengagungkan Allah dengan sifatnya, kita memberi. Kerana apa memberi ni? Sebab kamu susah ke? Sebab dia susah? Bukan sebab kamu susah. Sebab Allah maha memberi. Aku nak buktikan. Allah tak pernah kira siapa pun. Nah, ambil dia. Contoh. Allah ma'ai. Kalau bagi sebab begitu, maka sebab dalam hati dia dah merasai Allah yang kaya. Sebab apa? Allah campakkan dalam hati wa ja'ala ghinahu fil qalbi. Dan yang paling menarik masa penutupnya. Wa atashu dunya wa hiya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Nah, bukan hina tu maksudnya benda hina tu. Hina tu maksudnya dalam keadaan kehadirannya itu kita pergunakan. Kita boleh tunggang dia. Itu dipanggil mempergunakan dunia, memperalatkan dunia. Kau ni suruhan aku saja kan? Ibarat begitu. Barang suruhan aku beli kereta Ferrari, aku suruh kau pergi masjid. Pergi. Macam mana nak pergi? Aku bawa. Jom. Ibarat begitulah. Aku ada duit, aku suruh duit ni masuk tabung. Kau ikut arahan aku, bukan aku ikut arahan kau. Maknanya dunia tu dihinakan macam itu sebab dia jadi hamba kita. Tapi jangan sampai dunia yang memperhambakan kita. Wallahu a'lam. Jangan sambung pada perbahasan akan datang. Di sinilah perbahasan. Kita mula renung pada perbahasan siddiq dalam sifat berkaya tadi. Banyak nanti kita boleh rungkaikan satu persatu insya-Allah dalam keadaan yang diizinkan lah, yang sempat insya-Allah. Manapun maaf daripada saya kekurangan. Terkasar kata tukaran bicara dan penyampaian hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.